Tengah hari terbayang sirap selasih, rasa nak minum sirap selasih itu rasanya kan. Tapi kita kena sabar, sebab inilah hebatnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Orang boleh bersabar menunggu waktu berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa masjid Ridwan, Kampung Empor, Pokok Sena, Kedah Darul Aman. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan dan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tok-tok, ketua adat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seronok lah rasa dapat sampai ke kampung ni kan. Ramai yang datang. Ya. Saya tadi bila kampung ni saya masuk tadi naik kereta, saya tadi semua orang dah berhati dah. Tak pernah nampak kereta ni dalam kampung ni kan. Tengok suasana tu tenang sikit sampai awal, memang saja sampai awal. Dan kebetulan saya daripada sebenarnya malam tadi, semalam saya ceramah di Hartemas di Kuala Lumpur. Kemudian malam tadi selepas tarawih di masjid di surau di UK Perdana di Kuala Lumpur, di Selangor. Habis itu dalam pukul 11 lebih tu gerak pukul 4 pagi sampai di Al-Ustaz. So pagi tadi dah memulakan ceramah di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Ramainya lah orang kan, banyak roblok ambil gambar. Daripada situ pergi ke IPK Al-Ustaz. Di IPK Al-Ustaz tadi ada orang kampung dengar dekat radio ni kan. Ada dekat radio tadi secara langsung. Habis ke IPK Al-Ustaz, petang tadi dekat Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, tempat Ustaz Rashdan. Habis dekat sana terus saya kemari. Habis ni saya ke Sungai Petani, satu program lagi. Habis Sungai Petani, saya ke Batu Gajah Perak esok pagi pula. Habis Batu Gajah Perak, petang Teluk Intan sampai malam Teluk Intan Perak. Berapa hari tak balik rumah. Tapi itulah dia kan, bila ceramah banyak sangat ni, tengah hari terbayang sirap selasih, rasa nak minum sirap selasih itu rasanya kan. Tapi kita kena sabar, sebab inilah hebatnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Orang boleh bersabar menunggu waktu berbuka puasa. Kalau ikutkan sebelum kita puasa ni, sebelum zaman Nabi kita puasa, sebelum ni macam mana orang puasa sebelum zaman Nabi kita? Sebelum sampainya perintah kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, orang dulu-dulu sebelum ni cakap dia punya puasa macam mana? Dia kena buka puasa lepas maghrib dan start puasa balik lepas isyak. Wah, lagi dahsyat. Dan satu lagi, tak boleh tertidur waktu maghrib tu. Kalau tertidur waktu maghrib tu tak boleh buka. Contohnya terlelap, Allahu Akbar, dia butuh jaga. Dia dengar orang azan, dia tak boleh buka. Dia kena puasa terus. Dulu ada seorang ni, satu apa ni, dia berpuasa, dia penat sangat kerja dekat ladang kurma, dia terlelap. Jadi dia terlelap, dia tak boleh buka, dia kena turun puasa. Akhirnya besok tu bekerja dia pengsan. Kemudian turunlah ni perintah puasa ni daripada terbit fajar sampai terbenam matahari macam kita.
Rupa-rupanya dalam dunia ni bila puasa ni berbeza-beza pula ikut lokasi. Maksudnya terbit fajar tak sama setiap negara. Ada negara yang siangnya 8 jamnya, yang lain tu semua malam, cepat dia gelap. Ada tu pula siang sahaja 21 jam. Tapi memanglah dia punya suasana dia tak samalah cuaca dengan kita, kan? Jadi umat Islam sepatutnya sentiasa rindukan Ramadan. Sebab apa? Ramadan ni walau apa pun keadaannya, dia menjanjikan ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar kepada setiap orang mukmin yang menghidupkan bulan itu dengan ibadah berpuasa. Menjanjikannya pada orang mukmin, bukan orang kampung empa. Dia tak sebut kampung empa, dia tak sebut pun orang Islam, tak sebut. Itu sebab dia sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Makna orang yang masuk dalam grup geng plastik hitam tak beriman. Orang yang tak puasa dengan sengaja, dia tak masuk kategori orang beriman. Orang beriman dia puasa, melainkan segelintir orang lelaki yang ABC Allah bagi cuti. Lelaki ke perempuan Allah bagi cuti ni? Perempuan. Ada pula orang lelaki nganggur. Orang perempuan Allah bagi cuti keistimewaan. Itu pun ada had umurnya. Sampai umur 70 period lagi macam mana? Lelaki pula tu. Jadi sebab itulah kehadiran Ramadan ini semenjak dulu lagi telah berjaya mengubah masyarakat dengan terzahirnya satu watak yang berbeza berbanding bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain sibuk dah tanya, petang ni nak lepak mana, malam ni nak makan kat mana, esok kat mana. Tak. Bulan Ramadan perbualannya lain. Watak kita berubah, kan? Bulan Ramadan tanya, malam ni tarawih kat mana? Wah, soalan dia. Malam ni siapa imam tarawih kita? Ni majlis buka puasa Samsul Bak datang ni, kita bagi makan apa? Dia boleh bincang lauk salamak silapi ke ataupun lauk kampung tempa. Macam tu kan? Jadi dia dah bincang, dia cara pembincangan dia pun lain. Tadarus dah juzuk berapa dah? Kan? Nampak tak? Tahun ni kita panggil penceramah mana? Untuk program-program khas Ihya Ramadan kita, ada setengah masjid dia buat setiap Ramadan tu ada satu penceramah dia akan panggil. Tahun ni yang tak semena-mena Samsul debat sampai. Kan? Contoh jadi mana kata perbualan ni, watak kita berbeza-beza. Bulan Ramadan ni bulan yang hebat. Itulah yang boleh kita katakan tentang Ramadan Al-Mubarak ni. Apakah kebaikan bulan Ramadan? Pertama, supaya kita menginsafi ada orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Dengan rahmat, dengan izin Allah, kurniaan Allah, kita dapat kurniaan daripada Allah. Tiba-tiba ada cermin mata kat masjidnya. Contohlah wakaf cermin mata. Cerdiklah tu. Tengok dia kreatif. Sebab syarikat optometris Wahida ni, dia yakin dengan ganjaran Allah bagi kat dia. Dia bagi cermin mata ni wakaf sebab ramai yang dah pakai teropong kat masjid. Pakai teropong tak nampak. Jadi setiap kali ada hamba Allah yang ambil Bismillahirrahmanirrahim pakai, maka mengalirlah pahala untuk orang yang berwakaf tadi, yang menyumbangkan tadi. Janganlah buat lupa pula. Ingat cermin mata saya. Tiba-tiba dah sampai ke rumah. Jangan lupa ini wakaf. Maknanya terhenti untuk kegunaannya dekat sini saja, dalam masjid. Tu sebab dia tak ada kunci mangga pun tak ada. Tu dah lah bagi cermin mata. Dapat pula almari IKEA. Itulah. Syukurlah.
Kan? Itulah hebatnya bulan Ramadan. Setiap lapisan masyarakat, tak kira muda maupun tua, semuanya terpanggil untuk bersama-sama memikirkan nasib orang kurang nasib baik. Yang kedua, kelebihan orang yang berpuasa ini adalah dia akan menyuburkan sifat pemaaf, jujur dan bertolak ansur bulan puasa. Kalau tidak dulu tu nak marah, tapi dia bertolak ansur, biarlah, tak apa lah, biar apilah, itu kan. Begitu juga dapat mengawal yang ketiga, hawa dan nafsu. Kadang-kadang tak dapat dia kawal hawa nafsu, walaupun nama isterinya Hawa. Ada hawa sini, ada hawa, ada kecil hawa sini. Tak ada. Tak main. Oh, dia ada lah. Wah, nanti kita salam kat dia. Kan? Dia gagal mengawal hawa dan nafsu dia. Tapi bulan puasa boleh. Bulan puasa boleh kawal. Biasa kalau anak lambat balik, apa kalau lambat balik? Apa? Ingat ni rumah apa? Nampak marah. Tapi masuk bulan puasa, bang, anak kita lambat balik, bang. Biarlah. Kejap lagi balik tu. Suruh dia mandi. Tak ada marah. Sebab dia tahu kalau dia marah akan banyak tenaga habis. Kan? Dan Nabi ajar kita nak marah kena apa ke apa-apa pun kita sebut, inni shaimun, sungguhnya aku berpuasa. Begitu juga bulan Ramadan, kita juga menyuburkan perasaan kasih dan sayang. Dan kita setiap lapisan masyarakat semuanya berlumba-lumba untuk beribadah. Pesta ibadah, ingat Ramadan ni pesta ibadah dan bukannya pesta juadah. Tu sebabnya dekat luar tadi saya tengok pun makanan pun dah packing saya siap cantik. Jadi jangan nak lebih-lebih. Sekejap lagi ambil dua, tak siapa perasan. Ambil salah satu saja. Makan seadanya. Jangan banyak sangat makan, takut waktu rukuk tu nak terkeluar balik. Allahu Akbar. Tak ada. Kan? Jangan sampai macam tu. Begitu juga, kan? Tak kira muda ataupun tua, semuanya terpanggil untuk beribadah siang dan malam. Berpuasa di siang hari, bertarawih di sebelah malamnya. Malahan amalan sedekah dan infak begitu rancak dilakukan demi mendapat pahala yang besar. Ini infak lah ni. Sebab dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah bagi tahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Maknanya bagi yang kita suka, bukan bagi yang kita tak suka. Infak. Contoh hari ni dah tahu Samsul Debat nak datang, cubalah tanya Samsul Debat suka makan apa. Jadi kita boleh sediakan. Contoh, asyik-asyik ikut selera pengurusi masjid aja. Contoh, saya tak kisah pun, saya telan je semua. Contoh, ada orang nak sedekah, Samsul Debat dia gemar apa? Dia gemar telur dadah. Okey, membuat 5 keping. Contoh lah. Itu je kita mampu, tak apa. Ataupun ada orang tanya tuan pengurusi, agak-agak berapa ramai orang datang hari ni? Cik dia tanya. Saya ingat saya nak sponsor lah. Bajet berapa hari ni orang datang ni? Makan berapa orang ni makan? Bajet agak-agak berapa ramai? Orang masjid lah. Buat jangkaan berapa dalam mesyuarat? Berapa? 500. Dia dengar 500, tak apalah, tak jadilah, lain kali je. Tak jadi dia. Sebab dia takut, alamak 500 ingat ke tak ramai, dia kata kan. Tak kisahlah, tak boleh bagi banyak, bagi sikit, betul tak? Contohnya buat satu lauk, masak, bagi. Ataupun goreng bihun, hantar dekat masjid. Sebab tahu ramai orang datang.
Ataupun beli temikai sebiji potong 500. Nipis temikai tu. Janganlah teruk sangat. Tapi dia boleh bagi temikai sebiji, potong elok-elok, bagi berapa, siapa yang dapatlah. Macam tu. Kan? Jangan kita batalkan sedekah kita sebab kita rasa tak boleh bagi banyak. Jangan macam tu. Kan? Tawaran pahala yang dijanjikan Allah menjadi semangat punca, semangat orang untuk berlumba-lumba memperkasakan jiwa masing-masing semasa berada di bulan Ramadan. Memperkasakan jiwa, memperkasakan hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik di bulan Ramadan. Kalau sebelum ni kita dalam bab ibadah ni banyak masalah, kita perbaiki. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu semayang tapi lewat, sekarang semayang awal. Dulu semayang awal dah tapi semayang sorang-sorang. Sekarang semayang awal dan semayang berjemaah. Dulu semayang jemaah bagi salam terus balik. Sekarang bagi salam tunggu ikut imam sampai doa baru balik. Dulu semayang awal berjemaah ikut imam sampai habis baru balik. Tapi sekarang lepas semayang jemaah tak balik lagi, bangun semayang sunat dulu baru balik. Dulu semayang buat semayang sunat baru balik. Sekarang ni semayang sunat kemudian sambung pula mengaji satu muka baru balik. Sentiasa ada peluang untuk memperbaiki. Dulu kuat mengumpat, memang orang kenal kita kalau bercerita pasal orang, la ilaha illallah, seronoknya. Tadi pun cakap, ya Allah tingginya Samsul Tebal. Ingat aku tak dengar kau mengumpat siang-siang hari no. Lepas tu buka pula Mas, dalam TV nampak tu ngumpat lagi. Tapi saya maafkan dah, saya maafkan, tak ada masalah. Contohlah, contoh rupa-rupanya zaman Nabi dulu pernah ada. Zaman Nabi ada dua orang perempuan berbual, bercerita pasal orang. Sampaikan jumpa Nabi, ya Rasulullah kami minta izin Rasulullah, boleh tak kami nak berbuka? Haus sangat punya teruk bercerita pasal orang sampai nak berbuka. Orang perempuan kat sini tak adalah sampai macam tu kan. Tak sampai macam tu kan. Maknanya mengaku mengumpat cuma tak berbuka. Macam tu ayat. Silap juga mengangguk ni, dia kata kena juga. Jadi kalau dulu mengumpat, sekarang tak nak mengumpat. Rupanya dalam bercakap pasal orang ni ada dua kategori. Pertamanya ghibah, yang keduanya fitnah. Fitnah, cakap benda yang tak betul pasal orang. Manakala ghibah, cakap benda tu betul, tapi mungkin kalau orang itu dengar apa yang kita cakap, dia akan kecil hati. Itu ghibah. Maknanya dalam bahasa orang kampung empa kata tu mengantar. Dia pakai lagi tudung macam tu. Ya Allah, mana ada orang pakai tudung macam tu dah apa? Kalau Negeri Sembilan panggil, kalau kopiah tu macam dah kotor sikit tu dia panggil kepam. Orang Kedah panggil apa? Lusuh. Kau panggil apa? Apa dah? Belum macam tu lah. Dia kata belum kopiah dah. Siap buat gaya macam tu. Kalau orang tu dengar kecil hati tak? Kecil hati. Tapi yang kawan yang baik dia kata tak adalah, dah berubah, memang colour dia macam tu. Dia sebab tak, dia memang jenis macam tu, macam season sikit. Kopiah tu dah lama pakai, banyak dia suka kopiah tu. Saksi akhirat besok kopiah tu lah. Dia tidur pun dia pakai, dia mandi pun dia pakai kopiah tu. Patut lah. Contoh Jadi mana cakap motor buruk tu dia pakai, tukar ayat dah. Alhamdulillah, besar jasa motosikal. Daripada dulu tengok motosikal, dah tinggal nombor plate dia bawa lagi.
Nombor plate kata, memang pakai lesen yang dia bukan aku. Mak cakap yang baik-baik saja. Ya? Jadi jangan kita, kalau dulu cakap pasal orang tak nak cakap pasal orang, tak nak. Dia kalau orang perempuan cakap pasal orang, bisik-bisik, kau tahu tak apa imam kita lah. Sedap cerita. Lepas tu kawan yang seorang lagi, terbaik tau cakap pasal macamlah kau terbaik sangat. Kadang-kadang macamlah kau terbaik sangat. Jawab, memang aku bukan baik sangat, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu jawab. Orang perempuan, berhentilah beritahu aku ni mulut aja jahat, hati baik. Tak mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap dengan suami tak mau kasar-kasar lagi, lewat balik. Tak mana ku garang. Cakaplah, abang Haji dari mana? Baru balik. Tak, baru nak pi. Lagi mau tanya. Baru balik ke? Lambat abang balik hari ni? Kebetulan tadi tadarus, lebih sikit muka suratnya. Tadarus ke kedai kopi? Kalau tak bini ni. Tak baik. Jangan syak-syak suami. Bila syak tu yang suami jadi fed up, tu yang bertukar suami tu jadi suamiku seorang pendosa tu. Yang sayang tak dikenal. Macam tu dalam drama pula dah. Jadi tawaran pahala dijanjikan Allah menjadi daya semangat buat umat Islam. Semayang tarawih macam malam di kat masjid ni. Masjid ni tarawih buat berapa? 20 kan? Sini buat 20 kan? Mana elok 8 ke 20? Di Negeri Sembilan ada 10. 8, 10, 20. Mana elok 8 ke 10, 20? Jawab. Mana elok 8, 10 ke 20? Yang paling elok sekali buat. Dia orang perempuan balik tapis tu, dia dengar sampai imam malam ni. Sampai imam malam ni. Dalam pakai telekung tu berdebar dia. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, habislah kita. Sembahyang tarawih jangan nak cepat-cepat. Relax. Nama imam tu Imam Sabaruddin. Dia sangat bersabar ketika jadi imam. Orang nak dapatkan sahab. Allahu Akbar. Ni bukan sini, okey, ni kampung lain ni, dekat sana, dekat belah-belah KL sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut senyap. Orang semua kat belakang pun dah diam lah imam ni. Ar-Rahman terperanjat orang. Ar-Rahmanirrahim. Dekat belakang makmum, ini baru isyak, belum tarawih ni. Nak cepat-cepat nak pergi mana? Kan? Relax je. Yang penting buat, ya, ikut je imam. Adab ikut imam, ikut daripada mula sampai habis. Ini ramai antara kita ikut imam, lepas 8 rakaat dia buat witir sendiri kat belakang. Dari segi adabnya tak kena. Kena ikut habis. Sebaik-baiknya. Melainkan kecemasan, sakit perut, memula-mula perut. Ini manjang setiap hari memula-mula perut lepas rakaat ke-8. Apa pasal?
Jadi ikut imam daripada mula sampai habis. Itu adab dia kalau kita nak ikut imam. Faham tak ni? Faham tak? Jadi makna kata bulan Ramadan ni, tarawih ni adalah satu ibadah yang rugi kalau kita tak buat. Jangan tinggal, terutama 10 malam terakhir. Sebab 10 malam terakhir tu ada satu malam yang sangat istimewa. Dikatakan malam apa tu? 7 likur. Malam apa? Lailatul Qadar. Sebaik tu. Malam 7 likur pasal pelita. Terang rumah kita. Baru malaikat nampak rumah kita. Dia ingat malaikat rabun macam dia. Kan? Malaikat tahu rumah orang yang beribadah. Jadi paling tidak solat, dia dikatakan malam Al-Qadar itu bermula selepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi semua ibadah yang kita boleh buat, jangan kita tinggalkan. Solat maghrib, mula buka puasa lah. Buka puasa dengan sunnah Nabi. Kemudian solat maghrib, kemudian solat isyak, kemudian tarawih, kemudian kita tutup dengan witir. Kemudian pagi kita sahur sebelum subuh. So ini adalah ibadah paling tidak kita jangan tinggal. Itu kita kena buat. Kan? Kalau sebelumnya kita cukup lihat tu, kita tengok bulan lain lihat nak datang masjid, tapi bulan ni senang datang. Muka tak pernah nampak. Malam pertama semua ada. Ui, siapa ni? Muka tak pernah nampak, semua ada. Dan kita tak sempat nak heran pun. Kalau heran, lambat kita sembahyang. Lambat sembahyang. Buat tengok siapa ni. Sampai kita tak tahu, rupanya dia duduk kampung yang sama. Semua dia tak pernah datang. Malam tu dia datang. Malam pertama ramai belia. Masuk malam ke-15. Tatkala lagu raya sudah mula dikumandangkan, belia dah tak ada, tinggal beliau aja yang tinggal. Kan? Jadi anak-anak muda yang datang hari ni kena kuat semangat. Janganlah kita makin lama makin kendur. Kita sepatutnya makin lama makin bersedia untuk bersama-sama dengan generasi yang ada dalam masjid ni. 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat nanti. Salah satunya adalah orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah, dan juga salah satunya juga orang yang hatinya terpaut kepada masjid, termasuklah masjid Allah. Jadi kena letakkan seronok datang masjid, seronok sembahyang di masjid. Ni semua ni duduk ni semua pahala. Nabi kata, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dahlah bulan puasa pula tu. Patut janganlah dengki. Dia untunglah. Dia sandar kat dinding. Dia untunglah dia dapat tiang, aku tak dapat tiang. Contoh. Janganlah bergalih ni contoh. Jadi kita penat sikit, semua pahala. Dan kalau sebelum muncul Ramadan tangan dengan seberat nak keluarkan duit, tapi bulan Ramadan kita akan ubatkan penyakit kedekut itu dengan jadi rajin bersedekah. Jangan risau. Nabi kata, barang siapa yang bersedekah ini, rezekinya tidak akan berkurang, malahan bertambah dan bertambah. Nabi kata, jangan risau. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya bagi Allah, orang yang dilepaskan daripada api neraka pada setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan, dan setiap hamba orang yang daripada mereka mempunyai doa yang mustajab. Ramadan juga menarik minat muslimin untuk menjadi teman akrab Al-Quran. Bagi geng-geng tadarus, kita membaca Al-Quran. Ni yang geng tadarus tak ramai, yang ramai geng more.
Geng yang minum dekat luar, dia siap tinjau daripada luar tu pandang dalam. Tak ramai pula orang yang mengaji malam ni. Mana perginya orang? Maknanya yang bercakap tu bukan orang. Macam tu. Patut dah tengok tak ramai. Aku tolonglah malam ni. Pergilah dapat baca selai ni lah. Join. Nampak tak? Orang perempuan memang ramai lah grup tadarus dia, betul tak? Kumpulan tadarus perempuan ramai kan? Ya, macam tu. Payahnya jawab. Ya. Memang setiap tempat macam tu. Sebab orang lelaki ni dia tanggungjawab besar. Dia sibuk, dia banyak urusan, dia banyak yang tahfiz, jadi dia mengaji sendiri. Bacaan tadarus tu mestilah bacaan yang bersemak, seorang baca, yang lain semak. Ada setengah tempat tu dia nak cepat khatam, dia bahagikan ni buka surat pertama, surat kedua, surat ketiga, surat keempat, kelima sampai 20. 1, 2 mula habis. Selesai juzuk pertama. Sebaik-baiknya bacaan bersemak, seorang baca, yang lain semak. Kita seakan-akan berlumba sesama sendiri dalam mengingatkan bacaan Al-Quran, tidak kira sama ada siang maupun malam. Waktu ini jugalah kitab suci Al-Quran begitu popular dan menjadi sumber bacaan wajib. Andai sebelumnya kitab suci teragung itu mungkin sekadar berada dalam rak atau susun kemas dengan sesekali saja di bilik untuk dibaca, namun Ramadan mengubah sikap itu kepada menjadikan Al-Quran sebagai teman rapat. Kejap Al-Quran, kejap Al-Quran. Ya. Salman Al-Farisi, pakar strategi perang ulum, ada meninggalkan kata-katanya berkenaan Ramadan yang tentu sangat mengujakan untuk terus istiqamah dalam memaksimumkan amal ibadah dan amalan sunat semasa bulan yang barakah ini. Kata beliau, permulaan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan pengakhirannya adalah kelepasan daripada api neraka. Sedangkan kita sedar bahawa Ramadan ini adalah satu-satunya bulan yang dirakam namanya di Al-Quran, pastilah memiliki fadilat terbesar yang merupakan hadiah buat setiap umat Islam yang memanfaatkannya. Seperti mana dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 hingga ke-35, Allah berfirman yang bermaksud, dengar ni. Ni hadis dan ni ayat Quran ni panjang sikit. Maksud dia, sesungguhnya lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam, dan lelaki yang beriman serta perempuan yang beriman, dan lelaki yang taat serta perempuan yang taat, dan lelaki yang benar serta perempuan yang benar, dan lelaki yang sabar serta perempuan yang sabar, dan lelaki yang merendah diri kepada Allah serta perempuan yang merendah diri kepada Allah, serta perempuan dan lelaki yang bersedekah, serta lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa serta perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang memelihara kehormatannya serta perempuan yang memelihara kehormatannya, dan lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semua keampunan dan pahala yang besar. Nampak? Senarai panjang tu kan? Maka Abu Hurairah turut menyenaraikan satu lagi sabda Nabi SAW membentuk hadis yang menjelaskan betapa hebatnya puasa pada Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila seseorang daripada kamu berpuasa pada satu hari, maka janganlah berkata perkataan yang kotor dan menjerit-jerit. Sekiranya seseorang mencelanya atau mengajaknya bergaduh, maka katakanlah, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa demi zat dan jiwa Muhammad dalam kekuasaannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah berbanding bau kasturi. Di sisi Allah, jangan saja-saja diarahkan bau nafas mulut kita pada orang, tapi di sisi Allah bau yang sangat wangi. Dan begitu juga orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, iaitu bergembira
dengan kedua-duanya ada, iaitu apabila berbuka puasa dan gembira dan buka puasanya, dan keduanya bertemu dengan Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Kalau dia mati, dia bergembira sebab dia mati dalam keadaan dia berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Memang panjang dan padat isi kandungan ayat dan juga hadis itu tadi. Lihatlah bagaimana dinyatakan bahawa puasa itu adalah untuk Allah, dan Allah sendiri akan memberikan ganjarannya. Tentu sekali ia berlainan dengan amal ibadah lain. Amal ibadah lain malaikat akan catatkan, tapi ini Allah sendiri yang bagi markah kat kita. Dan hebatnya ibadah lain, ibadah puasa berbanding ibadah lain, kita boleh tengok. Kalau semayang, kita nampak orang tu semayang, Allah Akbar, oh semayang. Kita nampak orang tu bersalaman dekat pasar raya tu, ada meja, kemudian ada dia tulis buku risit sikit bagi, oh dia bayar zakat, kita tahu. Kita nampak orang tu Allahu Akbar depan rumah, bergegas masuk dalam kereta nak pergi KLIA, orang tu nak pergi umrah, pergi haji, kita tahu. Tapi puasa tak ada siapa tahu. Muka orang puasa dengan muka yang tak puasa sama. Kita tengok siapa yang tak puasa. Contoh kan, sama aja. Malahan orang yang tak puasa lagi teruk lah. Pak tanya pengalaman orang perempuan, betul tak? Orang perempuan yang tak puasa, yang cuti, betul tak? Lagi teruk lapar daripada orang puasa, betul tak? Kan? Sebab kita boleh makan tapi tak boleh makan. Kita ni tak kita boleh makan tapi tak tahu macam mana nak makan. Kat mana nak makan? Takkan nak pergi beli dekat kedai tu awal sangat, nampak sangat tak puasanya. Itu dia. Dan aura Ramadan sudah bermula. Janganlah kita ni terpengaruh sangat dengan jualan Ramadan. Anggaplah itu sebagai satu ujian. Tengok je buffet Ramadan, buka puasa kat hotel. Pernah buka puasa kat hotel tak? Pernah tak? Tak pernah. Pernah ke tak? Tak pernah. Hello. Ui, pusing keliling makanan je. Sini pun ada orang keliling. Banyak aku. Yang makanan keliling, tawaf, cari makanan. Dahsyat. Orang Malaysia ni makan. Ada satu hotel, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Kami menghidangkan 33 jenis air. La ilaha illallah. 33 jenis air. Kalau kau minum semuanya, keluar dari hotel, kau lupa nama kau bin siapa. Ini banyaknya air nak kena minum. Tak payahlah membazir banyak. Sebab di buffet Ramadan ni lah yang kita kesan. Lagi satu, beli dekat bazar Ramadan, beli terlampau banyak. Balik rumah tak habis, buang. Menurut kajian 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan sebelum PKP. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Dan sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusir. Membazir. Betul apa saya sebut? Salah tak? Membazir ke membazir? Betul tu. Saya kalau duduk sebelah Ustaz Usam tu jadi agak lah sikit. Dengan Ustaz Abdul Khairi seorang lagi. Betul lah, membazir. Sedangkan ramai orang yang tak makan. Orang di Rohingya tu tanya Mufti Arab Saudi, dia tanya, sah tak puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Allah. Maknanya puasa ke tak puasa sama, dia memang tak makan. Macam mana? Yang dia makan pun, saya pernah tengok di Afrika. Bukan saya tengok kat sana lah, tengok video dia. Macam tengok air lumpur yang keruh. Itulah yang dimasak air. Kita pun tak masak air dah sekarang. Tekan-tekan keluar tu air hangat.
Tekan-tekan sejuk, tekan-tekan hangat. Betul tak? Action. Pakai mesin kan? Tak pakai lagi dah ceret menjerit ni. Ceret menjerit tau. Dua tiga kali terbakar dapur. Bekak tak dengar. Jadi jangan kita membazir lagi, jangan. Sebab dalam surah Al-A'raf beritahu, surah Al-A'raf ayat 27, membazir, orang yang membazir itu bersaudara dengan, kita tahu. Saya saja tak sebut tadi, semua sebut serentak syaitan. Kan? Dan begitu jugalah Ramadan semakin terasa. Tu sebab kita tengok ramai pengurusan masjid beraya mengemas surau bergotong royong sebelum nak puasa hari tu, sebab tahu orang akan ramai datang ke masjid. Namun usahlah kita lupa bahawa Ramadan seharusnya kita isikan dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Kita tahu 4 latihan takwa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Yang pertamanya khauf Rabbul Jalil, takut kita kepada Allah. Jadi jangan buat benda yang Allah tak suka. Yang kedua, amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita sahur jangan tinggalkan sebab Nabi suruh. Ada orang cakap, aku memang dah biasa, aku puasa memang aku tak sahur. Jangan, sebab Nabi suruh kena sahur. Paling tidak Nabi kata, jangan kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Nabi dah pesan, bangun sahur. Begitu juga dengan ibadah kita berbuka puasa, tadarus, tarawih, witir, jangan tinggal. Kemudian yang ketiganya qanaah, berpada dengan sedikit, jangan membazir, bersyukur, kita berhemah dalam berbelanja. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Dan untuk pengetahuan semua, kalaulah amalan di bulan Ramadan ini yang kita buat, kita lazimkan, kita teruskan pada bulan-bulan yang akan datang, dia boleh jadi insurans, perlindungan untuk kita setelah kematian kita. Kenapa? Masuk dalam kubur, malaikat nak seksa kita, dia nak pukul kepala kita. Jangan kata malaikat satu lagi. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin berzikir, rajin mengaji Quran. Betul tak? Kita rajin buat bulan Ramadan, sambung bulan seterusnya. Kalau macam tu tak boleh pukul kepala, kita pukul perut dia. Jangan, kata malaikat. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin berpuasa sunat. Jangan berhenti dalam puasa Ramadan, kita sambung pula puasa 6, sambung puasa sunat Isnin Khamis, rebut peluang. Kalau tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, kita pukul, kita bantai kaki dia. Jangan. Kenapa pula? Kerana dia rajin bangun malam, qiyamul lail. Bangun malam mestilah beribadah kepada Allah. Bangun malam kencing tidur balik tak kira. Bangun kencing berapa? Dah 9 jam. Bangun dengan niat beribadah pada Allah. Bukan mana tak boleh kencing, kencinglah, lepas tu mandi, ambil wuduk, solat. Beribadah kepada Allah. Itulah caranya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, 3 binatang yang Allah tunjukkan contohnya binatang yang berpuasa. Pertamanya ulat kepompong. Dia tak makan, dia tak minum. 2-3 minggu dia tak makan, tak minum. Akhirnya bila dia keluar daripada bekas kepompong itu, dia menjadi rama-rama yang cantik. Betul tak? Ayam mengeram telur, tak berganjak daripada telur, seminggu dia tak bergerak. Orang dekat dengan dia, kemak kepala, jangan kacau telur. Akhirnya bila menetas telur tu, keluarlah anak-anak ayam yang comel-comel. Yang ketiga, ular sawah. Ular sawah bersalin kulit menurut kitab National Geographic Explorer. Bukan kitab tu, channel. Dia bersalin kulit, dia tak makan, dia tak minum. Dalam dia nak berhibernasi, salin kulit, dikatakan antara 8 bulan ke 12 bulan. Itu sebab ular sawa, dia punya Allah Malakasumna, dia lahir. Ular sawa, lembu sekor pun dia boleh telan. Betul tak?
punya lapar. Tapi nak beritahu, bila dia bersalin kulit, dia punya kulit tu kita tengok berkilat-kilat, cantik. Kadang-kadang orang tua-tua macam nenek saya dengan mak saya, dia nampak pula tak boleh tengok langsung lah, betul tak? Punya cantik kulit dia, kadang-kadang menakutkan. Maknanya nak beritahu dekat kita, kalau binatang itu berpuasa, boleh menghasilkan hasil yang baik. Kenapa kita bila puasa kita makin teruk perangai? Tidak sepatutnya. Dalam mencapai kesempurnaan ibadah, 4 perkara. Pertamanya dengan ilmu, tak boleh main ikut-ikut aja. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk. Ni semayang nombor ekor laju juga. Semayang mengumpat laju. Semayang ada je benda nak kutuk orang. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Tengok salah satu ni, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Jadi ibadah puasa sepatutnya mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau tidak, kita masuklah dalam golongan. Ingat tak yang dalam satu hadis digambarkan Nabi naik ke mimbar, kemudian Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali Nabi amin. Sahabat tanya, kenapa kau amin ya Rasulullah? Aku tak nampak pun ada orang yang baca doa. Nabi kata, sesungguhnya aku terdengar malaikat Jibril membacakan doa, maka aku amin kan. Salah satu daripada doanya adalah, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cukuplah sekadar itu. Saya faham muka-muka nak membuka ni. Jadi kalau pandang renungannya tajam tu, mana suruh berhenti lah. InsyaAllah saya pun rasa dah tajam sangat. Dah pandang tiang pun nampak otijon dah. Tu banyak pandang tiang masjid dah tu. Hari ni banyak betul ceramah, ya? Tapi apa-apa pun, mudah-mudahan, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan. Kembang-kembangkan, sebar panjangkan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah, nak mencolok buah perangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan kilo mudik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyambut jasa baik, Masjid Ridwan ini menjemput, rasa nak jujur.